dua kali. Boleh tak? Gila atas, gila bawah. Gila atas, gila bawah. Awal gila atas lu. Itu Itu gila gila. Semakin jauh ku renungi diri, semakin dekat lokasi di hati. Biar mentari pulang sinarnya, biar lautan pulang airnya. Kadang ada selain darimu, niatku hancur dan menjadi debu. Nadir cinta menghukum akhirnya meraja dunia. Akhirnya karena cinta, biar aku dianggap gila. Terbang dengan sayap ilusi, berbentuk dalam bahasa. Karena cinta, biar aku dianggap gila. Karena cinta, biar aku dianggap gila. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaki apa man? Boleh tak man? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah selesai lagu Sayap Ilusi dengan daripada kumpulan Wings. Tapi tadi bukan Wing lah. Ya, main ya. Kat sini sikit ya. Okay, jadi memperkenalkan malam ni saya bersama dengan adik saya Nazir, dengan adik saya seorang lagi Ajit, all the way daripada Singapura. Kita main malam ni kita nak berbincangkan tentang kita nak bedah lagu Sayap Ilusi. Tulisan siapa tadi? S. Amir Sahab. Tuan-tuan tuan-tuan yang kenal, cuba tuan-tuan tahu lah. S. Amir Sahab ini banyak melagukan, melirikkan lagu-lagu yang berunsur ketuhanan, lagu-lagu yang berunsur macam Sufi kan. S. Amir Sahab banyak lagu-lagu dia yang dia karangkan untuk kumpulan UK.
yang 3-4 bulan yang lain, yang dalam era itu zaman rock kapak menyaksikan bagaimana banyaknya lagu-lagu ketuhanan macam umpama mimpi dalam mimpi, kemudian lagu yang direct tu menyebut tentang golongan ini macam lagu Damastra Sufi kan, Damastra kan. Kemudian kita dah bincangkan sebelum ni dengan lagu Tanyalah Sama Itu Hud-Hud yang membincangkan tentang karangan Faridin Al-Qari, iaitu Mantiq At-Tair. Satu perbincangan yang cukup menarik bagi saya. Malam ni saya nak bawa tuan-tuan. Man, muka aku nak bawa tu ya. Saya nak bawa tuan-tuan. Kita nak membincangkan tentang lagu Sayap Ilusi bagi kita satu lagu yang cukup memberi makna yang cukup mendalam dan berkaitan dengan persoalan polemik yang dibincangkan oleh orang muda hari ini tentang persoalan cinta Tuhan itu bagaimana. Baik. Lagu ini dimulakan dengan semakin jauh ku renungi diri. Betul? Semakin dekat kekasih di hati. Kekasih dalam konteks ini dia merujuk kepada Allah lah. Kita telah jelaskan pada waktu sebelum ini. Kebanyakan lagu-lagu sufi memang dia mengutarakan tentang cinta. Bila sebut cinta itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam lagu siapa? Sakinah. Siapa punya lirik dah? Ekspedisi kan? Lolok. Lirik Lolok. Kau je SKB. Lolok. Sakinah. Lolok. Sakinah tu bukan nama perempuan, dia ketenangan. Asalnya dulu aku memang tak percaya sehingga aku jumpa Sakinah, ketenangan, pintu hati yang tertutup terbuka kan. Dia membincangkan tentang persoalan yang macam tu. Kemudian Rabiah kan, Rabiah itu bukan nama orang tapi Tuhan, Rob kan. Banyaklah persoalan yang dibincangkan dalam lagu-lagu sufi. Baik, saya nak fokus kepada yang ni balik. Maka dia kata semakin jauh ku merenungi diri, semakin dekat kekasih di hati. Dia berifu kepada Allah tetapi tidak meletakkan Tuhan itu bertempat, tidak meletakkan Tuhan itu berjisim. Sebaliknya dalam dimensi kecintaan yang merasakan Tuhan itu berada di sisinya. Semakin dekat Tuhan di sisi dia. Kemudian yang saya nak petik yang paling penting sekali dalam konteks lagu ni yang boleh bawa kepada bicara yang panjang adalah bila dia kata dia mentari ke biar mentari ya. Kadang-kadang dengar macam biar, kadang-kadang dengar macam dia. Tapi kita biar mentari ataupun dia mentari ya? Dia kadang dengar macam dia, kadang dengar macam biar. Tapi kalau dia kata dia dia ke biar? Dia mentari ke biar? Liriknya dia. Tapi kalau dia kata dia mentari, akulah sinarnya, dia memang masuk dengan sufi punya ayat lah. Dia mentari, akulah sinarnya. Dia lautan, akulah airnya. Ini yang kita nak bincang malam ni, yang jadi polemik panjang, yang sampai serang menyerang antara satu sama lain. Ini persoalan ini sebenarnya. Persoalan manusia meletakkan Tuhan itu bagaimana. Sejarah dia tuan-tuan, dia bermula dalam kurun kedua hijrah, ketika mana falsafah barat Yunani, Greek masuk ke Baghdad masa itu, usaha penterjemahan. Kalau kita dapat kaji dalam sejarah zaman itu, zaman Harun al-Rashid, kemudian zaman Ma'mun, bagaimana ketika itu penterjemahan sangat hebat, maka masuklah falsafah barat masa tu je. Yang paling terkenal falsafah Pantheism ni yang mempopularkannya balik Spinoza. Spinoza ni satu figure barat lah. Dia mempopularkan Pantheism ni. Pantheism ni dia ada monotheism kan, satu Tuhan. Atheism, banyak Tuhan. Dan Pantheism ni kesatuan manusia dengan Tuhan. Itu yang dibincangkan dalam lagu ni tu. Kalau dia mentari, aku sinar. Kalau dia laut, aku air. Ibarat sungai yang mengalir ke lautan, sungai itu tenggelam dalam lautan. Tawarnya sungai itu telah hilang di masanya air laut, hingga tidak ditemui manakah sungai dalam lautan itu. Dibincangkan dalam falsafah yang macam tu. Cuma benda ini menimbulkan beberapa polemik di dalam tamadun Islam. Bagaimanakah persoalan kesatuan manusia dengan Tuhan ini, adakah dibenarkan ataupun tidak? Itu yang dibincangkan. Dan hari ini dia hidup balik. Baik, saya bukan dalam posisi untuk mengatakan siapa dia ni betul ke, dia ni salah ke. Saya bukan posisi yang demikian. Saya cuma nak cerita di sudut sejarah ya. Boleh insya-Allah. Pasal kita nak bedah lagu, kita bukan nak bedah orang, hukum orang. Okey, itu mungkin kepada ahlinya, kita bukan. Okey, lebih kepada lagu. Baik. Persoalan ini timbullah satu pernyataan bagaimana Pantheism ini bila diasimilasikan dengan budaya Islam, maka lahir satu gerakan golongan yang dia mempercayai macam ni je tau. Dia mempercayai semua ini adalah Tuhan. Berdasarkan ayat Quran, fanafaqtu Allah Ta'ala telah hembuskan fihi ke dalamnya Nabi Adam min ruhi, dari rohnya. Maka daripada ayat ini timbul golongan yang dia kata
Nabi Adam ataupun manusia bukan makhluk, bukan dibuat oleh Allah, tapi fanafaqtu Allah Taala hembuskan fihi ke dalamnya mir ruhi, daripada roh Allah. Maka manusia ini adalah tebisan hembusan rihun, roh Allah, hembusan roh Allah. Sebab roh ini mai pada rih, angin, hembusan. Maka lahirlah satu kelompok manusia yang mengatakan semua ini bukan makhluk, semuanya adalah Allah. Bila mai macam tu, mulalah muncul 2-3 orang kelompok manusia yang menyatakan semua adalah Allah, kita ini bukan makhluk tetapi kita adalah bayangan Allah. Saya ingat ayat tu. Okay. Golongan ini disebut sebagai golongan isyraq. Isyraq ini bayangan. Dia kata kita semua ini bukan dicipta, tetapi kita ini semua adalah hembusan bayangan daripada Allah. Maka bila jadi macam tu, kita juga adalah apa? Bila kita ni adalah hembusan bayangan daripada Allah, maka kita ni adalah Bayangan. kita ni adalah apa? Kita ni adalah Allah juga. Bukan saya kata lah. Ini geng ni kata. Kita bukan makhluk yang lain, tetapi kita adalah hembusan daripada Allah, maka kita adalah Allah juga. Ini golongan isyraq tadi tu. Yang kedua golongan satu golongan yang dia mengatakan, saya tak ingat istilah Arab, the Fa'intazim, saya tak ingat satu istilah Arab tu. Tapi golongan kedua ni adalah golongan yang mana? Yang dia kata kita ini adalah aliran Allah. Ibarat sungai yang mengalir di atas, dia turun ke bawah. Bila turun di bawah tu dia panggil apa? Yang atas tu panggil apa? Air sungai. Bila turun ke bawah tu dia panggil apa? Still air sungai kan? So still air juga. So aliran daripada Allah adalah Allah juga. Maka bila ada pemahaman macam ni, maka timbullah pernyataan-pernyataan yang mengatakan there is no need for us to worship Allah because we are also Allah. Dia main pernyataan macam tu yang menimbulkan fitnah dalam kalangan masyarakat masa tu. Maka lahirlah tokoh-tokoh semisal Husin Mansur Al-Hallaj yang menyebut dalam ungkapan yang paling glamour, dia kata apa? Anal haq. Saya adalah Allah yang benar. Mungkin ada orang mengatakan Hallaj ini tenggelam dalam lautan fana. Kesemuanya adalah Allah. Maka dia pun Allah. Macam tu kan. Maka Husin Mansur Al-Hallaj dihukumlah. Kemudian datanglah beberapa cerita tentang selepas dia mati, darah yang mengalir itu menyebut anal haq. Wallahu ta'ala alam sejauh mana ketepatan cerita tu, tapi itu yang berlaku kepada Mansur Al-Hallaj, Husin Mansur Al-Hallaj. Dalam tamadun Melayu kita ada Syekh Siti Jenar yang dihukum oleh Sunan Gunung Jati, ada yang kata Sultan Demak yang menghukum kerana Syekh Siti Jenar juga berpendapat yang demikian, menyatakan dia adalah Tuhan kerana dia sudah tenggelam di dalam kesatuan manusia dan Tuhan. Persoalan dia, adakah kelompok sufi yang mengamalkan benda ni? Setelah sekian lama sufi difitnah dengan benda ni. Poin dia. Pemahaman wahdatul wujud ini sebenarnya bukan dia main daripada sufi, tetapi sufi difitnah dengan wahdatul wujud ini. Sufi sendiri menolak wahdatul wujud kerana, tetapi bahasa dia lebih kurang sama, menyebabkan orang anggap sufi pun wahdatul wujud. Bagi sufi ada Allah wujud hakiki. Allah wujud hakiki, sedangkan makhluk wujud juga. Tetapi dia macam ni tau. Dia kata Allah wujud, makhluk wujud, sama wujud. Jadi makhluk adalah Allah. Dia simplify macam tu. Tetapi sufi datang untuk menjernihkan yang ni, kata Allah wujud hakiki, makhluk wujud majazi. Paling mudah Profesor Dr. Abdul Manan dia hurai dalam kuliah dia kata apa? Pakar tasawuf dia kata contoh kita duduk dalam rumah seorang-seorang dalam bilik, kita wujud tak? Wujud kan? Lepas tu keliling kita ada patung. Okey. Lepas tu member call. Hello Mat, ada siapa rumah? Kita akan kata apa? Seorang. Dia seorang lah. Walaupun wujud juga benda lain, wujud juga. Tetapi kita yang hakiki masa tu. Jadi persoalan macam tu. Allah wujud hakiki. Tidak ada sebelum Allah. Dan manusia wujud ada sebelum. Allah wujud tak ada sebelum. Kan? Persoalan ni panjang lah. Tapi menjadi satu polemik yang besar sampai orang bergaduh, sampai berbunuhan, sampai tuduh-menuduh satu sama lain, yang akhirnya sufi yang dimangsakan dengan benda ni. Sedangkan sufi itu dia menyebut tentang perbezaan antara wujud hakiki dengan wujud majazi. Kemudian persoalan yang sufi timbulkan bukan wahdatul wujud, tetapi wahdatul ma'bud dengan wahdatul syuhud. Satu persoalan yang kita kena masuk dalam dunia tasawuf lah. Tetapi prinsip ini menjadi polemik panjang yang dia pergi sampai ke India, dia masuk sampai ke Indonesia, bahkan sampai ke Malaysia. Pernah satu orang penyair Indonesia, dia karang satu syair, dia tulis macam ni tau. Dia kata
hatiku memberontak, hatiku sedih, gundah gulana bila melihat Allah jatuh ke lantai. Lalu hatiku kembali senyum gembira bila mana Allah jugalah yang mengambilnya. Itu dalam syair dia. Syair ni cerita pasal apa? Cerita pasal dia duk gunting rambut. Bila rambut dia jatuh, dia menganggap semua benda Allah, maka yang jatuh tu juga Allah. So, bila orang lain main ambil sapu rambut tu naik atas, orang tu pun Allah juga. Jadi persoalan bahasa ni dia jadi satu fitnah. Pasal seronok tuan-tuan bermain dengan kalam bahasa ni, seronok, betul tak? Sedap, tapi ada wacana yang sedap dibicarakan oleh lidah. Bahasa dia cantik dan indah, tetapi tak sesuai untuk kita publishkan untuk umum yang akhirnya akan mencetuskan fitnah. Ada perkara yang kita seorang saja faham, maka dia tersimpan rapi di situ. Bila kita terjemahkan, dia menjadi barah kepada orang lain. Kerana itu orang mungkin katakan Syekh Siti Jenar wali, kenapa dia dibunuh? Husin Mansur Al-Hallaj seorang ahli tauhid, kenapa dia dibunuh? Kerana dia membawa kepada fitnah. Maka there is need untuk kita lenyapkan dia. Sebab kalau kita nak katakan yang membunuhnya itu zalim, tak boleh. Sebab yang membunuh, menjatuhkan hukuman bunuh kepada Husin Mansur Al-Hallaj adalah Qadi bin Amir, seorang alim besar. Yang menjatuhkan hukuman kepada Syekh Siti Jenar adalah para wali songo yang lain, Sunan Gunung Jati, Sultan Demak, ada yang kata wali songo yang lain kan. Maksudnya yang menjatuhkan hukuman itu takkan kita nak katakan dia itu tak bagus pula kan. So ada perkiraan dia. Jadi persoalan wahdatul wujud, penyatuan manusia dengan Tuhan, bukan saja menjangkiti orang Islam, tetapi falsafah pantheism ini telah menjangkiti agama Hindu, iaitu kepercayaan bahawa Brahman itu berpecah, fusion, mengalir ke dalam Atman, iaitu Tuhan yang dalam diri manusia. Dalam agama Hindu Buddha lama ada kepercayaan Tuhan Gusti yang berpecah, fusion Tuhan Gusti masuk kepada kaulo, menyerap dalam diri manusia dan menyerap kepada makhluk-makhluk. Kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah menghalalkan benda ini, maka kita tak boleh lawan, kita tak boleh berhujah dengan agama Hindu dan Buddha yang sembah berhala. Sebab dia boleh kata berhala juga Tuhan, sebab serapan daripada Tuhan. Semua alam ini adalah Tuhan, maka bahaya. Sebab tu Asy'ariyah yang datang, Hanabilah yang datang, Sufi yang semisal Syekh Abdul Qadir Jailani dengan beberapa tokoh aulia yang besar memperbetulkan balik benda ni agar takut dia jadi fitnah. Meskipun saya lapik, meskipun mungkin ada benarnya yang dirasai pengalaman oleh Husin Mansur Al-Hallaj, oleh Syekh Siti Jenar, mungkin ada benarnya dari sudut pengalaman. Tetapi bagi saya lah secara peribadi, tak ada bahasa nak boleh gambarkan benda tu. Maksudnya tak ada bahasa. Walaupun dia rasakan fana itu, tetapi dia nak cerita ke orang, bahasa tak ada. Kalau dia cerita juga menggunakan bahasa yang manusia pakai, maka dia akan dilihat biar aku dianggap gila tu kata tu. Tapi lagu ni dia tenggelam dalam lautan yang dia kata, kerana cinta biar aku dianggap gila, demi cinta Allah aku tak peduli yang kata aku gila, katalah. Lagu ni dia tenggelam dalam lautan itu. Kita tak katakan salah macam saya kata tadi lah. Kita nak bincang lirik saja. Tapi bila orang dia sampai makam itu, maka biarlah satu dunia nak kata aku gila, aku tak peduli. Aku sudah dapat cinta Allah, aku telah dapat kasih dan sayang Allah, aku telah bersatu dengannya. Jadi persoalan kesatuan dengan Tuhan ini bahaya. Saya nak kongsi satu cerita tentang satu orang lelaki di Indonesia. Cerita ini saya nukilkan daripada penceritaan daripada Ustaz Abdul Somad. Dia kata ketika mana di Indonesia baru ni, bukanlah baru ni, zaman dia kot, ada satu orang tua, dia mengaku dia Tuhan. Tetapi bukan dalam versi Ayah Pain dan sebagainya, tapi dalam versi Wahdatul Wujud. Dia kata roh Tuhan dengan dia telah bersatu. Seperti mana kita sebut tadi, Gusti dengan Kaulo, Brahman dengan Atman tu kan, Godfather dengan Jesus. Maka bila pejabat agama pergi jumpa dia kata saya tak payah sembahyang. Sebab apa saya tak payah sembahyang? Pasal saya pun Tuhan. Takkan Tuhan nak sembah Tuhan? Dia pegang macam tu. Maka Ustaz Somad ceritalah, kawan dia sembang dengan pakcik ni, dia kata, jadi pakcik Tuhan? Ya, saya Tuhan. Jadi kenapa pakcik kata pakcik Tuhan? Pasal saya adalah jelmaan, bahagian, titisan daripada Tuhan, dia kata tadi kan. Maka saya Tuhan. Maka bila saya Tuhan, Tuhan tak boleh sembah Tuhan. Maka member Ustaz Somad ni tanya,
Kalau pakcik Tuhan, kalau pakcik adalah terbitan daripada Tuhan, apa yang terbit daripada pakcik adakah Tuhan? Maka pakcik ni kata, yalah, apa yang keluar daripada saya pun Tuhan. Maka member Ustaz Abdul Samad kata, kalau macam tu pakcik berak tadi. Berak. Tak, pakcik Tuhan lah. Dia marah. Kalau macam tu persoalan tu yang jadi bahaya. Jadi bagi saya lah, pengalaman spiritual, rohani, sufism semua ni kan, dia terlalu subjektif untuk kita nak kata you betul, you salah. Terlalu subjektif. Tetapi untuk dibentangkan kepada orang awam, there is a need for indicator. There is a need for a line yang untuk memisahkan this is haq, this is batil, this is right, this is wrong. Di sudut penjelmaan kepada orang awam, kena ada satu disiplin itu. Kalau tak ada, semua orang boleh claim. Itu bahaya dah. Adapun untuk peribadi, pengalaman yang dia seorang rasa, tak tahulah, pasal saya kata tadi, tak ada bahasa boleh cerita. Tetapi dalam sufi kita belajar, di dalam tarekat kita belajar, you need to find a mursyid. Kena cari guru mursyid. Kalau tidak, iblis akan jadi guru kita. Wallahu ta'ala alam. Jadi lagu ni dia menceritakan tentang tenggelamnya lautan manusia itu. Okay. Tapi lirik dia yang menarik lah. Dia kata, kalaulah ada selain dirimu, biar ku hancur menjadi debu. Maknanya tidak ada Tuhan selain Allah. Pasal tu benda-benda lain bukan Tuhan, tak mampu buat dia pun. Kalau lah ada yang lain, biar dia jadi debu pun tak apalah. Ini satu bahasa metafora cinta kepada Tuhan yang cukup tinggi lah, hebat lah Amin Sahab. Okay. Kemudian dia kata apa lagi? Bila hadir cinta yang satu, tidak ku peduli sejuta seteru. Bila aku dah dapat kecintaan yang satu itu, kesatuan, cinta yang satu itu, datanglah seluruh dunia menyerang aku, menyindir aku, perli aku, buat di YouTube, buat di Facebook, kata aku macam-macam. Aku tak peduli lagi kerana aku sudah dapat cinta itu. Macam saya kata tadi, bagi pengalaman peribadi spiritual itu mungkin ada benarnya, tetapi di sudut untuk penceritaan kepada orang awam, perkongsian di media sosial, perkongsian di ceramah yang umum, there is a need for a limit, a indicator. Kalau tidak, tuan-tuan, saya takut orang-orang akan memakai agama dengan jalan ini untuk merosakkannya. Orang Cina dan orang India dan orang putih akan kata, kami pun kenal Tuhan sudut kami. Meskipun kami menyembah patung batu tu, tapi dia adalah bayangan daripada Allah juga ke? Semua alam ini adalah Allah juga ke? Bahaya benda tu. Macam saya kata tadi, penyakit ini sebenarnya dia datang daripada falsafah Greek dan Yunan, yang telah masuk ke Baghdad dalam kurun kedua hijrah. Kita telah melaluinya dan persoalan itu telah lama telah hilang, tetapi sekarang dia makin naik balik. Memerlukan satu gerakan yang baru, memerlukan satu wacana yang lebih segar untuk mengimbangi antara golongan ini, untuk menangkis. Nak kata menangkis pun tak boleh jugalah, tapi untuk mengimbangi golongan ini. Okay? Bagus sudah awak cinta Allah, bagus sudah awak cari Allah, bagus sudah awak sayang Allah, tetapi tidak ada bahasa atas dunia yang boleh menggambarkan how experience itu. Jadi terima kasih atas kerjasama, atas tontonan daripada tuan-tuan dan perempuan. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam siri yang lain, dalam episod yang lain, dalam siri bedah lagu Rock Kapak. Kalau ada kesempatan yang lain kita akan kongsikan lagi, insyaAllah. Jumpa lagi. Terima kasih semua yang main, semua Syihan, Mek, Jo, Mak Fang, Mang, semua main, semua terima kasih banyak. Kita jumpa lagi Mak Feng. Kita bersiaran Syah, okey. Kita bersiaran daripada Teratak Tokma Bindu Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.